Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Musa dan sekarang ni waktu petang, selepas salat asar, dan saya berada di kawasan sekolah dan sunyi je hari ni sebab ada jemputan. Ada NGO lain lah, dia orang jemput penduduk dalam sekolah ni dan beberapa guru untuk pergi ke jamuan. Dia orang ada jamuan, gathering. So saya tak nak pergi, so saya datang lepak dekat sekolah ni lah, untuk macam jaga sekolah juga. So best kat sini. Petang-petang ada angin, cuaca angin yang segar. Dan depan sana ada bangunan duk tengah bina. Nanti kita akan tengok depan tu ya. Okey. Jadi anda lihat di sebelah sana ada bangunan baru duk tengah buat kat sana tu. Bangunan ni insya-Allah akan dibina 4 tingkat juga, maksudnya sama tinggi dengan bangunan lama. Dan sini pun akan buat bangunan juga, kemungkinan 4 ataupun 3 tingkat. Dan semuanya adalah orang yang sponsor ataupun infak untuk buat bangunan ni kan, satu keluarga saja, seorang businesswoman, dan dia adalah orang Kemboja, dan dia yang bina bangunan ni. Dia buat seorang je bangunan 4 tingkat ni. Itu hasil daripada tarbiyah. Kalau seseorang kaya, dia bukan seorang datuk ke Tan Sri ke, tak ada. Dia seorang yang bukan datin. Sorry, perempuan mesti kena datin kan. Dia bukan datin, bukan apa. Dia seorang manusia biasa, seorang businesswoman yang berjaya. Dan macam tu lah, bila dia dapat tarbiyah dan dia faham tentang pahala sedekah jariah kan, so Allah gerakkan hati dia, dia buat bangunan sekolah untuk persatuan kami. Alhamdulillah. Sebab kami tak minta bantuan ataupun kutip derma daripada bangsa lain. Kami hanya kerjasama dengan penduduk kampung ini. Jadi dalam kampung ni ada businesswoman tadi yang saya sebutkan tadi. Dia nampak kita buat kerja mendidik anak bangsa secara ikhlas, dan sekolah ni berkualiti. So dia decide untuk bina satu bangunan ni dengan duit dia sendiri. Dia cakap satu ayat yang sangat bagus tau. Dia cakap apa? Dia kata, aku ni buat kerja penat-penat dan dapat duit yang banyak. So aku sayang harta aku. Aku nak bawa dia ke syurga juga. Sebab itulah aku buat bangunan ni. Jadi dia nak buat bangunan ni untuk dia dapat pahala di hari akhirat. Seolah-olah macam dia transfer harta dia di dunia ni kan ke akhirat, melalui buat bangunan ni. Jadi kita perlukan ramai lagi orang Kemboja bersifat seperti puan tadi. Jadi kalau orang Kemboja, orang Islam di Kemboja, kalau mereka ubah fikiran mereka, mereka mendalami agama Islam dan tahu pahala sedekah jariah tu banyak mana, mereka akan dapat pahala secara berterusan walau mereka berada dalam kubur. Dah mati pun pahala tetap dapat. Seperti mana Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa thalath." Sadaqah jariyah, sadaqatun jariyah,
al-ilm yantafi'u bihi wa walad salih yad'u lah. Ma fi ma'naha. Jadi Rasulullah bersabda, kalau anak Adam, yakni kita lah manusia, apabila kita mati, amalan kita akan terputus. Maksudnya kita tak dapat pahala lagi dah. Yalah, manusia dah mati kan, nak buat amal ibadat macam mana kan, tak boleh buat dah. Jadi mati, amalan kita dah terputus. Maksudnya kita tak dapat pahala dah. Melainkan ada tiga peluang ataupun tiga cara pahala tetap akan dapat. Kita akan terima pahala walau kita dah mati. Yang pertama adalah sedekah jariah. Seperti puan tadi, dia buat bangunan sekolah dengan niat ikhlas, insya-Allah beliau akan dapat pahala secara berterusan. Bermula daripada sekarang lah, dia akan dapat pahala sehingga sekolah ni umur dia berapa ratus tahun, insya-Allah, semoga berpanjangan. Dia akan dapat pahala. Kalau dia mati pun, pahala dia buat bangunan tetap sampai ke dia. Dan lain-lain lagi lah pahala jariah, seperti buat baiki jalan, beli sejadah letak dalam masjid dan surau, beli Quran letak dalam masjid bagi orang baca. Itu semua sedekah jariah. Tak semestinya sedekah jariah tu kita kena buat bangunan, buat highway apa semua tu. Ialah bagi orang yang kaya, berkemampuan, buatlah sedekah jariah yang besar-besaran kan, lagi bagus. Tapi bagi orang seperti saya dan anda, kalau anda ada duit terhad, buatlah sedekah jariah yang simple, yang sikit. Contohnya macam kita masuk tandas, lepas tu kita dalam tandas tu tak ada hanger. So kita beli hanger ke penyangkut baju tu kan. Kita letak dalam tandas supaya apabila orang masuk dalam tandas nak mandi, ada tempat untuk sangkut baju. Yang tu pun sedekah jariah. Selagi penyangkut baju tu boleh dipakai dalam tandas, tandas awam ke ataupun tandas di office kita kan, kita pasang je. Jadi orang guna tu kita dapat pahala jariah. Kalau boleh kita sembunyikan. Kita jangan bagi tahu orang, oh yang penyangkut baju dalam tandas tu aku punya apa semua tu, nanti jadi riak pula kan, tak dapat pahala. So kalau boleh kita sembunyikanlah. Tapi kalau orang tertahu, tak ada masalah. Okey, yang kedua adalah al-ilm yantafi'u bihi. Apabila kita mengajar ilmu yang bermanfaat kepada seseorang ataupun kepada orang awam, contohnya kita buat video, kita mengajar cara mengaji dan kita letak dekat YouTube, ratusan orang dapat belajar daripada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akan dapat pahala walau kita dah mati. Sehingga kita mati pun kita tetap dapat pahala. Ketika kita berada dalam alam barzakh, tetap dapat pahala. Dan kalau kita mengajar orang ilmu yang bermanfaat kan, anak murid kita, dia mengajar kepada anak murid dia lagi, kita akan dapat saham tu. Macam multi level marketing kan, macam tu lah lebih kurang. Jadi sangat untung. Ada kawan saya kata mengajar ilmu agama saja kot dapat pahala jariah. Tak, bukan ya. Kita mengajar ilmu bisnes ke, kita mengajar orang cara baiki kepala paip ke, cara nak tukar tayar kereta dan sebagainya, semua ilmu bermanfaat. Okey. Tak semestinya ilmu agama saja, ilmu lain. Al-ilm yantafi'u bihi, maksudnya yantafi'u bihi ke yantafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Apapun, mengajar masak makanan yang halal adalah ilmu yang bermanfaat. So kalau puan ataupun kakak-kakak yang tengok video ni, kalau ataupun laki pun, sekarang laki pun pandai masak. Kalau kita nak buat YouTube channel, kita mengajar cara masak makanan halal ataupun makanan-makanan yang berkhasiat, okey, bagi orang yang nak diet dan sebagainya, semua ilmu bermanfaat. Jadi kita buatlah video macam tu, letak dekat YouTube dengan niat ikhlas. Kita mati, video tu masih ada di YouTube, masih ada orang search, masih orang belajar pada video tu, kita akan dapat pahala jariah. Okey. Dan ketiga, walad salih yad'u lahu, anak saleh berdoa untuk kita. Jadi kalau yang tu membuat kita mendidik anak
sewaktu kita masih hidup kan, kita mendidik anak supaya anak kita jadi saleh salihah. Jadi apabila kita mati, anak saleh dan salihah inilah akan doa untuk kita, dan Allah ampunkan dosa kita. Kita tetap dapat pahala daripada amalan anak saleh. Kalau dia buat sedekah jariah, lepas tu dia niat untuk sedekah atas nama mak ayah dia yang dah meninggal, mak ayah dia akan terima pahala. Nampak tak? Jadi kalau kita dah mati pun tetap ada 3 peluang. Tapi 3 peluang tu kita kena berusaha ketika kita sedang hidup sekarang ni lah. Baru kita akan dapat hasil daripada sekarang, sehingga walau kita dah mati, berada dalam alam barzakh pun kita tetap dapat pahala. So macam ni lah. Saya harap orang yang menonton video ini, saya dan anda semua, kita berusaha untuk kita mengumpul ataupun kita buat sebanyak mungkin pahala jariah mengikut kemampuan kita, dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah apabila kita mati, kita tak akan menyesal lagi dah, sebab kita akan nampak pahala kita sedang meningkat walau kita dah mati. Yalah, dah mati, kita tak salat, tak zakat, tak ada apa kan, dah mati dah. Tunggu hari kiamat je lagi. Tapi pahala kita tetap meningkat. Sangat untung tuan-tuan dan puan-puan. So kami dekat sini, dekat Cambodia, kami duk tengah mengubah mindset masyarakat kat sini daripada suka meminta kepada suka memberi ataupun kerjasama. Jadi alangkah bagusnya kalau orang kat sini dia orang kerjasama sesama orang kampung untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun buat bangunan sekolah, surau dan sebagainya. Jadi dia akan ada kasih sayang antara mereka sesama sendiri, dan dia menghargai sesuatu projek yang dia buat dengan hasil titik puluh dia sendiri. Dan orang dekat Malaysia, dia orang buatlah dekat sana. Kita dekat Kemboja, kita buat kat sini. Kerjasama dengan bangsa sendiri. Jadi kalau macam tu, maruah bangsa kita pun terjaga dan sebagainya. Alhamdulillah, kami buat sekolah ni, mendidik anak bangsa kita bagi dia orang boleh berdiri atas kaki mereka sendiri. Jangan harapkan bantuan daripada orang lain. Okey. Sebab kita berjanji dengan Allah setiap hari, paling kurang setiap sehari semalam kita janji 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdikan diri, hanya kepada Allah kita minta pelindung ataupun minta bantuan. Jadi kalau kita berjanji dengan Allah bahawa kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah, dari Allah kita minta bantuan dan pelindung, tapi sebenarnya amalan secara zahir kita minta daripada manusia. Yang tu sebenarnya kita sebenarnya tak mengamalkan apa yang kita baca dalam salat kita. Itu saja. Harap video ini memberi manfaat, dan insya-Allah saya akan share banyak lagi keadaan kat sini dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan personal development. Sebab saya suka personal development. Sebab saya pernah jumpa banyak jenis masalah kan. Cantik bunga ni. Baru perasan pula kita tengok bunga ni. Wow, cantik. Ni pokok apa ni? Ini pokok jambu air, tapi warna kuning, bukan yang merah. Yang merah sebelah sana. Sebelah sana ada pokok jambu merah. Alhamdulillah. Nak cakap apa tadi dah lupa dah. Ya. Saya seorang yang jenis kalau saya face sesuatu masalah ke apa kan, di tempat kerja ataupun dalam keluarga dan sebagainya, saya tahu ada jalan penyelesaian masalah dia. Sebab tu saya suka buat research, saya suka belajar daripada pengalaman, belajar daripada kesilapan, supaya saya dapat selesaikan masalah, dan next time saya akan mengelak daripada perkara yang akan akan membuat saya jatuh dalam masalah.
dan banyak yang membantu diri saya, dan saya akan share dengan anda semua dalam YouTube channel saya. Itu saja. Wassalam.